Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Pada 2 Ramadan yang kita doakan terus kita dapat istiqamah bersama Al-Quran dan terus kita melaksanakan ibadah puasa, pelbagai ibadah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga la'allakum tattaqun, sehingga terbina jiwa takwa yang telah pun kita bincang pada hari semalam. Dan pada hari ini kita akan melihat 2 kumpulan, 2 rombongan Zumar ya, yang kita akan lihat sebagai kesimpulan akhir surah Az-Zumar ini, bagaimana 2 kumpulan ini kisahnya itu dirakamkan berkaitan dengan balasan di akhirat nanti. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadil Ustaz Fazrul. How's your Ramadan today? Ramadan today. Betul ke macam tu? Boleh. Betul Ustaz, boleh. Alhamdulillah kita bersyukurlah ya, kita bersyukur betul dengan peluang berada pada bulan Ramadan. Dan ada yang tanya asyik nak bersyukur je. Memang syukur itu tanda kehambaan Ustaz. Allah. Kita bincang semalam, kalau orang tidak bersyukur dia kufur. Betul. Dan bila kufur ini kita rasa alah Ramadan macam biasa je, macam tahun lepas juga tak boleh makan kan. Betul. Sebenarnya ia adalah peluang untuk kita membina perlindungan kepada diri dan keluarga kita ya pada di dunia ini, dan bila sampai akhirat nanti ku anfusukum wa ahlikum nara Ustaz ya, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dengan takwa daripada bahan bakaran api neraka. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya, nikmat yang perlu kita syukuri benar-benar ya, dengan kanta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala di awal ini dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita lihat apakah kandungan bagi halaman terakhir surah Az-Zumar. Bermula daripada ayat yang ke-68 hingga ayat 70, kita akan melihat peristiwa akhir iaitu peniupan sangkakala ya, proses penghakiman di akhirat dan keputusan yang adil daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ayat yang ke-70. Diikuti dengan ayat 71 hingga 74, bagaimana balasan kepada rombongan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Dan kita akan meneruskan sehingga ayat terakhir pada halaman 467 iaitu ayat 75, bagaimana perkataan pujian datang daripada para malaikat yang bertawaf di Arash, yang sebenarnya menjadi kesimpulan akan mengingatkan kembali kepada kita yang banyak menyatakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu juga sebenarnya kita akan saksikan disebut oleh siapa? Bukan manusia, tetapi oleh para malaikat yang bertawaf di Arash Allah di akhirat nanti. Mari sama-sama kita mulakan bacaan ayat 68 hingga 72 untuk memberi semangat kepada kita. Jom jadi rombongan ke syurga, bukan jadi rombongan ke azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 Ramadan. Moga-moga Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kita semua, insya-Allah taala. Amin ya rabbal. Apa khabar ibunda, ayahanda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat? Moga-moga terus sihat ceria dan bersemangat untuk meneruskan Ramadan yang baru sahaja bermula ini, insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, ketakwaan, muhasabah, mengenangkan dosa-dosa kita yang banyak, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah ampunkan. Amin ya rabbal alamin. Kita nak baca hari ini Ustaz Fazal
akhir dah surah Az-Zumar itulah apa al-bidayah laha nihayah. Permulaan itu pasti ada pengakhirannya. Kita nak baca hari ni halaman terakhir surah Az-Zumar, bermula ayat 68 sehingga 72 72 insya-Allah taala. Kita mulakan dahulu tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian dengan bacaan murattal nahawan insya-Allah. Jom kita baca sama-sama. Sama-sama kita gemakan rumah kita, kita gemakan suasana kita dengan al-Quran insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 68 hingga 72. Terima kasih Ustaz ya. Ya, sebentar tadi kita membaca bagaimana peristiwa hari akhir, hari kiamat. Betul, Ustaz ya. Kalau semalam kita melihat di ayat yang ke-67 bagaimana Allah menyatakan tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat itu, langit itu ataupun bumi itu dalam genggaman Allah, dan juga langit pelbagai petala ini akan digulungkan. Jadi matahari, bulan semuanya hancur, dan sudah tentunya pada waktu itu tidak ada cahaya lagi. Gelap apa yang ada di alam ini. Dan pada ayat 68 Allah menyatakan wa nufikha fis-sur, ya, ditiupkan sangkakala yang pertama itu, maka apa yang berlaku? Mati, ya, mati segala-gala yang ada di muka bumi ini dan juga di planet-planet yang jauh bima sakti yang dapat kita lihat, tak dapat kita lihat. Dan kemudian apa yang berlaku? Fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu taala. Katanya ada ulama tafsir nyatakan ada malaikat tertentu tidak dimatikan pada waktu itu, tapi pada waktu lain dimatikan juga. Nak ceritanya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun akan dimatikan, nak dibangkitkan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlaku sangkakala kedua, Ustaz. Thumma nufikha fihi ukhra, ya, pada sangkakala yang kedua ditiupkan, apa yang berlaku? Semuanya akan bangkit dan menunggu apa? Menunggu kepada hari yaumul hisab, iaitu hari dihisab segala amalan-amalan bagi jin dan juga pada jin dan juga manusia. Dan pada waktu itu kita bila dah hancur, Ustaz ya, apa yang berlaku? Matahari, bulan dah tak ada bercahaya, jadi gelap. Pada waktu itu yang bercahaya wa asyraqatil ard binuri rabbiha, hanyalah cahaya daripada Tuhan. Pada waktu itulah kalau kita tengok pada kisah Nabi Musa, kalau ditayangkan Allah kepada gunung pun hancur. Tetapi pada waktu ini bila dinampakkan cahaya daripada Allah, Allah izinkan tidak hancur, Ustaz. Kalau tidak, bangkit dia semua terbakar, ya. Jadi pada waktu ini tidak. Dan apa yang berlaku pada waktu itu, peristiwa seterusnya, wa wuti'al kitab, segala buku amal kita, Ustaz, segala perkara yang baik itu kita sukalah juga, walaupun mithqala dzarrah, walaupun satu darah muncul. Dan kalau yang tak baik pun, Ustaz, itu yang mendebarkan, ya. Kalau katakan yang 1 2 30 kilometer tu yang baik-baik, baca Quran, ya, puasa, solat tarawih dengan khusyuk, ya, moral kita taja ke ataupun buka puasa, yang itu kalau boleh kita nak sepanjang mungkin. Tapi yang bab dengki pada orang ke ataupun tak puas hati ataupun perkara-perkara kesilapan kita, Ustaz ya, kita harapkan Allah ampun sebelum sampai ke sana. Ramadan ini adalah peluang Allah boleh delete segala rekod kita, ya, doa di hujung Ramadan atau Ramadan, Ustaz ya, yang kita boleh amalkan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, kita minta Allah delete dulu rekod tersebut, pasal rekod ini akan didatangkan waji'a bin nabiyyin wasyuhada, bersama dengan siapa? Didatangkan para nabi dan juga syuhada, para saksi. Satu adalah orang yang syahid, satu lagi adalah orang-orang yang menyatakan umat Nabi Muhammad syuhada a'alan nas. Dan pada waktu ini apa yang berlaku? Dia nabi akan bersaksi, Ustaz. Segala apa yang video-video amal kita itu yang baik-baik itu akan ditayangkan, kita pun rasa syukurlah, ya, kita baca Quran, puasa. Tapi ada video-video yang masih lagi tak okey, yang dirakam dan tidak diampunkan. Itu peluh, Ustaz. Ini bukan sekadar kawan kita tahu, tapi ini nabi dan juga mak ayah kita yang menjadi saksi sekali berada pada waktu itu. Dan tunggulah, ya, tunggu barisan sama ada lulus ataupun tidak lulus di akhirat nanti. Dan dinyatakan di hujung ayat 69, wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun, diputuskan di antara mereka dengan benar dan tidak akan dizalimi. Dan bercakap tentang perkara ini, perbincangan ulama sampaikan malaikat pun akan diadili, Ustaz ya. Diadili pasal malaikat pun ada juga perbezaan. Cuma malaikat ni dia apa istilahnya taat. Manusia ni kadang-kadang dah belum dah bertelagah akhirnya 20 ke 8. Rupanya tak semain tarawih pun. Dia kalau berbeza pendapat itu, lepas tu yang ni tak apalah, aku buat 8, dia buat 20. Okey, tak ada masalah. Ini masalahnya ialah dia sendiri kata tak, bila nak buka masjid, bila nak rapatkan saf, dah mula boleh dialah. Yang kita doakan, tuan-tuan, ya, Ramadan ini kita syukur nikmat rapat saf, kembali ke masjid, dapat solat tarawih, ya, untuk kita tidak menjadi orang yang menzalimi diri sendiri. Pada ayat yang ke-70 Allah menjelaskan lagi hari kiamat, wa wufiyat kullu nafsin ma amilat, ya, iaitu disempurnakan segala amal
yang kita buat pada setiap diri, dan juga Allah tahu apa yang mereka laksanakan. Ada perkataan amal dan juga faal. Amal ini yang kita buat secara sedar, Ustaz. Ya, ada orang yang dia apa istilah Ustaz cakap tadi dalam hadis, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan puasanya, dengan penuh muhasabah. Itu adalah amal. Tapi ada yang puasa dia main terbangun, puasa je lah, orang lain puasa saya puasa kan. Nak buat macam mana, nanti kena tahan pula dengan jabatan agama. Yang ini Allah tahu kita buat itu datang daripada dalam hati kita ataupun hanya kerana ikut-ikut manusia lain. Itu yang awal surah Az-Zumar ini cerita tentang istilah khalis, Ustaz ya. Din ini perlu khalis, ikhlas kerana Allah SWT, dia bukan ikut-ikut. Kesan ikut-ikut ini ialah apa? Kesannya ialah kalau orang lain puasa, kita puasa, Ustaz ya. Kalau orang lain kata kat kedai mamak tu boleh ikut belakang. Apa istilahnya? Plastik hitam. Plastik hitam. Geng plastik hitam. Jadi akhirnya kita cuba kan. Tak cuba tak tahu. Jangan tuan-tuan, kerana apa? Kita tahu bahawa segala amal kita yang kita tak rancang itu sebenarnya Allah tahu. Mak tahu apa yang kita buat pun kita dah kan. Mak tahu apa kesalahan kita dekat sekolah pun, kalau adik-adik yang bersekolah kita dah mula menggeletar, apatah lagi bila Allah tahu segala apa yang dibuat oleh diri kita yang kita doa Allah pelihara kita. Amin. Dan bermulalah episod dibawakan dah kira-kira apa sebagainya, satu kumpulan rombongan yang dibawa ke satu destinasi. Ayat 71 ini panjang, saya, tapi kita nak baca juga kerana kita nak doa kepada Allah SWT. Kita tak nak jadi zumar ataupun rombongan pada kali ayat 71. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-17 tu. Ayat ni selalu dibaca sebenarnya Ustaz Faz dalam ceramah ke ketika solat sebenarnya, wasiqal ladzi kan, wasiqal ladzina kafaru. Baik, kita baca sekali lagi ayat yang ke-71. Sebelum Ustaz baca, Ustaz, wasiqa ini akan dibaca pada ayat 71 dan ayat 73. Dua kali ulang. Dua kali. Jadi kalau ada yang tanya apa maksud wasiqa ni, dia macam kalau haiwan macam biri-biri ke kambing ke petang-petang tu nak ajak pergi balik reban tu, diiring dihirit ya, ataupun di apa, dihalau lah kan. Halau untuk yang tak baik ni nombor satu, tapi yang keduanya yang baik. Nak mudahnya kalau dekat Mekah Madinah, Ustaz, kan kalau berbondong-bondong tu, yalah haj yang tu, yang itu namanya wasiqa. Tapi kalau katakan wasiqa kepada solat berjemaah, terbaik, Ustaz. Tafadhal, silakan. Macam tu. Jadi kita nak baca bezanya apa yang siqa yang ayat 71 dengan ayat 73, kita baca dahulu. Baik, terima kasih Fadil Safas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, jom kita baca lagi sekali wasiqa yang pertama, ayat yang ke-71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين صدق الله العظيم.
Astagfirullahalazim, itulah bacaan ayat 71 yang panjang Ustaz ya. Dan sebenarnya dia tak habis pada ayat 71, sambung ayat 72. Panjang betul sebagai peringatan kepada kita ya, agar kita terjauh. Ini adalah amaran sebelum berlaku peristiwa Ustaz. Kalau yang ayat untuk masuk ke syurga itu dia pendek je. Pasal itu hanyalah dah masuk, dah dapat dah dia punya ganjarannya. Tapi yang ini Allah sebenarnya bagi panjang ini, salah satu ibrahnya ialah kita janganlah ya Allah, dia macam mak lah, beletir tu dia cakap banyak kali tu panjang pasal mak tak nak kita gagal Ustaz. Dah gagal, dah dapat ni, dah habis lah, tak boleh buat apa, nasi dah jadi bubur. Sedap juga waktu Ramadan ini. Baik, kita tengok kepada ayat 71 ini apa maksudnya, iaitu orang-orang kufur ini dia akan diheret ataupun dihalau ke Jahannam zumara. Apa maksud zumara ini? Rombongan demi rombongan Ustaz. Rombongan apa? Yang syirik pada Allah, rombongan yang berzina, ataupun rombongan yang buat scam, tipu orang, telefon pada makcik kampung, tolong transfer 76,000 daripada akaun tabung haji. Ada berlaku Ustaz ya. Dan itu adalah satu kumpulan. Tuan-tuan, kalau ada yang tahu maklumat itu kena laporkan. Kerana apa? Kita tak nak jadi orang yang bersekongkol. Jadi rombongan itu sekaligus yang diheret pergi ke neraka, naudzubillah min zalik. Hatta idza ja'uha, ya, apabila sampai ke neraka Jahannam itu, futihat, telah baru dibuka. Kat sini tak ada wa Ustaz ya. Dekat satu lagi ayat ada wa, kat sini tak ada wa. Pasal apa? Pintu tu tertutup macam penjara lah. Mana ada buka dia, siapa nak masuk tak ada, tutup. Bila sampai saja orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka itu, terbuka pintunya dan penjaganya cakap apa? Alam yatikum rusul. Tak ada ke mesej-mesej daripada utusan daripada kamu yang membacakan ayat-ayat kami, Quran lah ya, ataupun berceramah mengingatkan, dan wayunzirunakum, memberi amaran tentang hari kiamat ini. Tak ada ke? Ya. Jadi dia apa istilahnya, dia torture secara psikologi dahulu sebelum ditorture secara fizikal ya. Maka jawabnya apa, ataupun mereka berkata bala ada, tetapi sebenarnya walaupun dah ditanya itu, ingatkan dapatlah diskaun kan, untuk bolehlah lambat sikit ke ataupun kurangkan daripada seumur hidup kepada 50%. Allah kata walakin haqqat kalimatul azab, memang dah jelas azab itu tidak ada diskaun alal kafirin. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu wafa yang digunakan pada ayat 70 sebentar tadi, maksudnya disempurnakan ya, disempurnakan. Maksudnya Allah dah janji kalau seseorang itu beramal dengan kebaikan, Allah sempurnakan. Tetapi kalau istikbar ya, sombong, tidak bersyukur kepada nikmat daripada Allah, juga Allah akan sempurnakan janji tersebut, dan Allah lah yang paling menepati janji. Ayat ini ataupun perkataan ini 66 kali disebut dalam Al-Quran, mengingatkan pada kita. Orang biasa janji nanti saya nak hantar juadah makanan Ramadan, kita ternanti-nanti. Yang ini kita ternanti janji Allah untuk ditepati. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal. Safas kadang tak sedar dah 2 Ramadan. Yang kita takut apa Ustaz? Dah 25 Ramadan. Allah tak baca lagi Quran. Tak baca. Allahu akbar. Jadi jangan macam itu tuan-tuan dan puan-puan. Inilah masanya kita nak betul-betul bersemangat dengan Al-Quran. Hari ini 2 Ramadan kan, kita terus semak ataupun cek jadual kita macam mana. Kalau nak khatam sebulan ni macam mana nak buat kan? 5 halaman ke atau 4 halaman setiap kali selepas ataupun sebelum solat fardu kita. 5 waktu darab dengan 4 dapat 20 halaman 1 juzuk.
Maksud dah boleh plan Ustaz Faz rancang betul-betul Ustaz Betul, ya. rancang. Dan rancang itu termasuklah juga aktiviti di sekitar Betul. tu Ustaz ya. Pasal kadang-kadang dia terlepas 4 halaman. Betul. Saya berminat ataupun saya setuju dengan Ustaz Faz pernah kongsikan sebelum ini. Rancangkan doa kita. Betul. Kan? Setiap hari ni doa apa? Sebab kadang-kadang bila tak tahu nak baca apa, dah tak baca langsung. Betul. Ustaz Dan Faz. bercakap tentang rancang doa tu Ustaz, termasuklah kita rancang dan doa Ya. agar hari itu dapat baca Quran. Subhanallah. Pasal bila kita dah ada niat itu, dia akan jadi positif Ustaz. Kalau tidak, dah katakan tertinggal 4 halaman tadi tu, lepas tu alang-alang dah tertinggal tu, tinggal teruslah. Kan? Tunggu Ramadan akan datang. Allahu Akbar. Itu perkataan negatif. Tapi ketika doa itu kita kata ya Allah tolonglah beri kekuatan untuk cover balik. Ya. 8 muka surat ke ataupun bagilah kan, katakan 6 muka surat memberi balik. Pasal saya ada pengalaman Ustaz ya, bila dah tertinggal tu masa Al-Baqarah tu, semangat kan, sambil kira berapa lagi nak habis surah Al-Baqarah kan. Lepas tu bila dah tertinggal tu tak apalah, baiklah kan. Jadi itu pengalaman. Betul, ya. Tapi bila kita berdoa tu, kalaupun tidak dapat habis, tetapi kita jangan rasa bahawa tak boleh semua, tinggal semua. Kita tak nak jadi begitu kan. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, untuk memperkasakan ataupun kita kata untuk lebih menjaga bacaan kita nak baca banyak bulan Ramadan ini. Jom kita nak ulang kaji sikit ruangan tajwid kita, iaitu hari ini kita nak lihat lagi apakah huruf-huruf ataupun cara bacaan yang kita nak jaga betul-betul dalam bacaan Quran kita. Mari kita tengok paparan yang disediakan. InsyaAllah iaitulah kita nak menyempurnakan hukum idgham dan juga ikhfa yang terdapat dalam ayat yang ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فإذا هم قيام ينظرون. Subhanallahul azim. Fokus kita kat mana? Iaitulah pada kalimah qiyamun yanzurun. Baik, pertama qiyamun, tanwin pada atas huruf mim tu baris dua di hadapan, dhammatain bertemu dengan ya. Kat situ idgham ma'al gunnah. Kan, masukkan bunyi tanwin ke dalam ya. Qiyamun dengung 2 rakaat. Jangan 2 harakat sahaja. Qiyamun yang satu mim tanwin bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah. Kemudian yang kedua iaitulah nun mati. Selepas tu nun mati, selepas huruf mim tu, selepas huruf ya, jumpa pula nun mati ataupun nun sakinah bertemu dengan dha, ikhfa hakiki, juga 2 harakat. Yanzu. Jadi kena jaga-jaga sebab dengung dia tu dekat-dekat. Idgham lepas tu ikhfa, maka kena jelaskan bacaan kita 2 harakat. Qiyamun yanzurun. Itu dengung pada idgham ma'al gunnah dan juga ikhfa hakiki. Selamat bertalaqi dengan guru-guru kita. Moga-moga bacaan kita menjadi bacaan yang lebih baik insya-Allah taala. Selamat mencuba insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Star sebentar tadi Ustaz ya. Qiyamun yanzurun itu menakutkan sebenarnya peristiwa itu. Bila dengungnya kat situ tu, kita beri masa berdiri sambil menunggu. Beri perhatian maksudnya. Beri perhatian ya, pasal tak tahu menunggu berapa lama Ustaz. Allahu akbar. Ya, kita bangkit tu kalau lepas tu boleh duduk okey. Yang bangkit terus bangkit qiyam kan. Harapnya kalau kita banyak qiyam pada bulan Ramadan ini, kita jadi VIP. Betul. Mudah sikitlah, tunggu pun tak lama. Betul. Tapi kalau katakan ada hutang, nak cari-cari balik siapa yang kita ada hutang, nak cari dekat akhirat pada waktu ini, berdiri satu tapi pergi cari balik orang yang kita berhutang, subhanallah. Itu yang ada berpeluh sampai dia ditenggelamkan oleh peluhnya itu, menunggu kepada waktu hisab. Ya, ini belum masuk lagi kepada kira-kira kemudian diberikan ganjaran. Ini masih lagi di tahap baru bangkit. Betul. Ya, baru bangkit daripada kubur. Jadi ini adalah satu peristiwa yang mengerikan, yang kita harapkan kalau kita tunggu sikit Ustaz ya. Tunggu waktu solat, kan, tunggu waktu buka puasa, harapnya nanti kita tak payah tunggu lama lah Ustaz untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana bagi orang yang sanggup tunggu berpuasa, solat, tunggu bergetar-getar lutut Ustaz ya untuk qiyam pada Ramadan ini,
kumpulan ini ialah kumpulan yang dinyatakan pada ayat 73. Wah. Mengakhiri surah Az-Zumar. Kita baca ayat 73 hingga ayat yang ke-75. Cuma kalau tadi ayat 72 kita belum bincang Ustaz ya. Betul, Ustaz. Ada sambungan lagi, masuklah ke dalam pintu Jahannam itu. Ini bagi yang tak nak kiam, tak nak puasa, tak nak tunggu ni. Kan, tak sabar dia pakai apa? Plastik Plastik hitam. hitam. Okey ya. Jadi kerana dia tak nak tunggu, Allah kata dia masuk ke pintu yang pelbagai ini, ya, dalam rombongan yang tak puasa ini, khalidina fiha, kekal. Betul. Kekal dalamnya. Ada perbincangan ulama, kekal ni sampai mana? Tapi kalau pendek pun Ustaz, ya, masuk ke tempat ini amat mengerikan. Dan Allah menyatakan fabi samathwal mutakabbirin. Orang yang sombong ini tempatnya gini je. Kan? Pasal apa? Allah dah beritahu silalah berpuasa, bukan lama pun sebulan. Betul. Tapi sorry perut Allah tak tahan. Tapi tak ada gastrik pun. Pada Ramadan je gastrik. Kita doakan tuan-tuan, kalau pernahlah kita ke kawan kita buat begitu, kita harap kita boleh ingat-ingatkan, dan ini peluang untuk kita jadi kumpulan kedua, ayat 73 hingga ayat 75. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Faz, bila Ramadan ni kadang-kadang kita masing-masing mengisi ruangan-ruangan tadarus dan sebagainya. Betul. Namun ada kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita yang macam mana Ustaz, saya tak mampu nak ikut tadarus, saya membaca pun masih perlahan-lahan. Betul. Di peringkat awal lagi kan. Jadi inilah antaranya Quran time ini, Allahu Akbar kan. Antara cara kita nak bersama juga dengan Al-Quran, kita baca satu halaman, kemudian kita belajar pula, kita telusuri ayat demi ayat, kita ulang kaji tajwid. Jadi jangan macam Ustaz Fakir tadi kan, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Jadi sikit-sikit kita belajar insya-Allah mudah-mudahan. Jom kita sambung bacaan kita ayat yang ke-73 hingga ayat yang ke-75 mengakhiri surah Az-Zumar. Kita tutup dengan bacaan murattal Sika insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Nazim, begitulah bacaan ayat 73 hingga akhir Ustaz ya. Ayat 75 alhamdulillah kita membacanya dan ini kumpulan yang kedua ya, rombongan kedua yang kita harapkan kitalah yang berada pada amin. Ayat 73 ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Perkataannya ialah wasiqal ladzina taqau ya, mereka yang diheret ataupun digiring ini ya di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka ya, mereka jaga perkara yang halal dan menjauhkan perkara yang haram, ke mana disediakan ataupun disegerakan untuk ilal jannati zumara ya, pergi ke syurga berombongan-rombongan ya. Rombongan ada macam-macam jenis Ustaz ya. Ada rombongan yang buat qiyamul lail, rombongan harapnya ada rombongan baca Quran. Dan bila kita tengok makcik kan, makcik baca Quran lah dulu ikut Quran time kan. Harapnya kita dengan kru yang ada Ustaz ya, waktu bulan puasa pun masih lagi betul-betul bersungguh-sungguh ini, masing-masing ada ruang dan peluang tugas masing-masing. Kita harapkan kita dikumpulkan ya, satu kumpulan. Ada lagi kumpulan yang mungkin solatnya kerana menjaga perkara halalnya, yang kumpulan yang menegur kepada orang-orang yang berbuat kesilapan dan walaupun kena herdik ke kena perli ke, tetap saya nakkan kebaikan. Ada yang sanggup keluar kerja Ustaz, maksudnya berhenti kerja ya, berhenti daripada sesuatu bisnes pasal ini tidak halal kerana rasuah dan sebagainya. Pedih ketika kena berhenti kerja dulu pasal tegur jangan rasuah, kena cold storage ya, perit. Tetapi bila sampai nanti rupa-rupanya dihantar ataupun diiring pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta idza ja'uha ya, sehingga kan apabila mereka sampai ke syurga, di sini ada perkataan wa futihat abwabuha ya, iaitu telah terbuka segala pintu-pintu yang ada, pintu solat, pintu baca Quran, pintu qiyamul lail, pintu apa lagi, salawat, pintu banyak berdoa, dah terbuka dah. Macam tadi kalau penjara tadi itu ataupun neraka tadi itu dia masih lagi tertutup, bila nampak dia okey buka masuk kan, itu neraka ya. Kemudian di torture pula dari segi psikologi. Di sini telah terbuka. Macam kita pergi kenduri lah Ustaz ya. Kalau pergi kenduri ke, kalau katakan nama siapa Tanwir, okey boleh masuk kenduri. Kalau dibuat begitu tertekanlah kita. Betul. Kan, pasal kena tunggu cek nama, kalau baris panjang kita rasa tak. Jadi ini adalah tanda pemuliaan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, penjaga pada syurga ini menyatakan apa, berbanding ayat 71 tadi yang torture tanya tak ada ke amaran. Kali ini perkataannya Ustaz, salamun alaikum tibtum ya, salam kesejahteraan kepada kamu dan beruntunglah kamu kan, lebih kurang begitu. Malaikat yang bercakap begitu. Kalau di dalam bulan Ramadan ini ada perkataan salamun ya, pada surah Al-Qadar Ustaz ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau kita dapat yang salam itu di dunia ini, kita diucapkan oleh para malaikat pada Lailatul Qadar, insya-Allah moga-moga kita dapat lagi sekali lagi diucapkan salamun alaikum, dan malaikat kata betul kamu ni kan, beruntung betul kamu, fadkhuluha khalidin, dan kamu akan masuk ke sini kekal di sini. Jadi bila kita dah dapat Ustaz ya, macam-macam dapat di syurga itu, maka apakah perkataan kita? Ya, kalau katakan di dalam ayat 71 72 tadi itu tak ada balasan. Tak ada balasan daripada orang yang dimasukkan penjara, nak cakap apa? Kan? Senyap jelah kan. Kalau cakap lagi kena berdebus lagi kan. Senyap saja tak dirakamkan di sini. Tetapi bagi orang yang masuk syurga ya, malaikat menyatakan salamun alaikum, ada perkataan daripada siapa? Ahli syurga. Harapnya kitalah yang akan mengucapkan perkataan ini, ayat 74 atau yang kita nak baca sekali lagi dipimpin Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Moga-moga Allah Subhanahu taala memilih kita menjadi rombongan ini, amin ya rabbal alamin. Rombongan mana yang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca sekali lagi ayat yang ke-74 saja. Ayat yang ke-74, maka ini isinya memang mantap Ustaz. Subhanallah. Ini semangat untuk kita Ramadan ini, walaupun tengah rasa tengah haus juga ni. Subhanallah. Jadi mari kita ambil semangat ayat yang ke-74 ini, menguatkan kita insya-Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabb. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا
نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-74 adalah perkataan daripada ahli syurga. Mereka menyatakan apa? Yang pertama, alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Yes, segala pujian bagi Allah. Betul lah apa yang Allah janji hari itu, betul Ustaz. Kita harapnya kita jumpa Ustaz ya. Harapnya kita jumpa. Kita berborak dan kita bercakap betul-betul puji pada Allah, betul janji Allah yang kita baca dulu dalam Quran Time tersebut ya. Kita baca setiap hari itu betul. Ya, dapat itu, dapat ini. Nombor satu. Nombor dua adalah wa aurathnal ard, ya, iaitu diwariskan bumi ataupun tempat syurga ini. Perkataan waris ini kerana kita baca kisah Nabi Adam ya, maksudnya syurga ini akan diwariskan, lebih kurang kita akan balik kampung lah Ustaz. Betul lah kita apa yang Allah cakap dulu, Nabi Adam keluar daripada syurga, tapi itu syurga yang ada larangan. Kali ini tidak ada larangan dan ia diwariskan kepada Bani Adam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2. Nombor 3, ini lagi menarik Ustaz. Masya-Allah Ustaz. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Ya, kita boleh duduk dekat sini ya. Bawa'a ini maksudnya kalau kita pergi ke kawasan perumahan Ustaz ya. Kalau katakan anak kita pergi kedai RM2 tu, okey, hari ni pasal dah puasa, masuk kedai RM2 ni pilih apa saja, abah bayar. Itu anak kecil. Kalau anak besar pergi kawasan perumahan yang rumah 2-3 tingkat yang cantik tu, Ustaz pergilah rumah mana-mana, Ustaz nak berapa? 1-2 rumah? Sila-sila. Subhanallah. Ini di syurga Ustaz. Subhanallah. Natabawwa'u minal jannah, boleh duduk dekat mana saja pilih, tak ada pula gaduh-gaduh pula tak ada pasal luas betul. Ini ganjaran pada siapa? Allah kata nampak macam semua ni adalah ganjaran yang hebat, tapi Allah puji pada siapa? Fa ni'ma ajrul amilin. Allah tak puji pada nikmat yang Allah beri ini, tetapi Allah memberi pujian kepada orang yang beramal Ustaz. Masya-Allah. Walaupun sakit kaki ke, walaupun sakit pinggang ke, masih lagi beramal pada bulan Ramadan dan bulan-bulan seterusnya. Rupa-rupanya ini yang menjadi ganjaran kepada kita insya-Allah. Dan satu lagi di hujung ini kita melihat malaikat mengelilingi arasy dan pada waktu itu mereka bertasbih, mereka memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ditentukan dan akhir sekali yang Allah letakkan sebagai pengakhiran surah Az-Zumar, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Macam sama kita baca setiap hari. Rupanya yang kita ulang banyak kali Fatihah dalam kehidupan kita, kita akan dengar macam pernah ku dengar. Rupanya itulah perkataan kerana tuan-tuan kita semua istiqamah jaga Al-Fatihah sepanjang hidup kita di atas muka bumi ini. Membawa pada resolusi kita saksikan, iaitu yang pertama, imani proses kebangkitan dan pembalasan amal yang pasti terjadi suatu hari nanti. Yang kedua, kita mempersiapkan amal yang terbaik untuk diri, keluarga dan orang sekeliling kita dengan cara yang terbaik. Mungkin ada kaedah ataupun kita lebih ke satu tempat tetapi terus beramal, dan anjuran untuk memulai dan menutup segala aktiviti kita dengan alhamdulillahirabbil alamin agar suatu hari nanti kita dapat saksikan dan menyatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dan terus kita sama-sama Ustaz ya mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa agar Ramadan menjadi bulan kita banyak zikir kepada Allah. Silakan. Baik, terima kasih Al-Fatihah Safas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman. Dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, ampunilah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Dosa-dosa kami begitu banyak, amalan kami pula sedikit ya Allah. Namun ya Allah, tidak pernah kami lupa ya Allah untuk kami memohon kepadamu agar kami sekeluarga ya Allah
dapat menjejaki kaki kami ke syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Maka ya Allah, jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang benar-benar mengislahkan diri kami ya Allah, membaiki hubungan kami dengan-Mu ya Allah, membaiki solat kami, puasa kami, bacaan Al-Quran kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, permudahkan urusan kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, agar kami senantiasa terus beristiqamah menjalankan perkara-perkara ataupun ibadah-ibadah kami kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran, lidah kami lidah yang fasih menyebut 6236 ayat-ayat-Mu ya Allah, telinga kami telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan Al-Quran, hati kami hati yang senantiasa rindu untuk membaca kalam-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada Ramadan yang kedua ini terus sampai ke hujung Ramadan ya, kita dapat istiqamah dan dijemput pada tuan-tuan untuk kita membanyakkan infak pada bulan Ramadan sebagaimana Rasul juga menginfakkan seperti riyah, seperti angin dengan tabung gerakan Al-Quran ya, untuk sama-sama kita jadikan Ramadan ini sebagai bukti bahawa kita ingin membanyakkan amal, menjadi golongan zumar ya, rombongan yang sentiasa berbuat amal kita. Puasa Ramadan panas dan haus, waktu berbuka memang amat ceria. Kuatkan amal menuju Firdaus, pintu sudah dibuka. Mahukah kita? My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat